Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan saya, Cikgu Mali. Kali ini saya bawakan bab 3 tajuk penakaulan logik. Kali ini saya bawakan sambungan iaitu berkaitan dengan pernyataan majmuk, iaitu dua pernyataan yang dihubungkan menggunakan perkataan dan ataupun menggunakan perkataan atau. Katalah ada dua pernyataan iaitu pernyataan A dengan pernyataan B. Okey, tengah-tengah di sini, tengah-tengahnya kita hubungkan dia dengan kata hubung dan ataupun dengan kata hubung atau. Okey, selepas kita hubungkan dengan menggunakan perkataan dan ataupun perkataan atau, lepas itu kita tentukan kebenarannya, sama ada dia merupakan pernyataan benar ataupun dia merupakan pernyataan palsu. Okey, dalam contoh ini cikgu beri ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama ialah 4 ialah nombor genap. Dan pernyataan yang kedua ialah 3 darab 2 adalah sama dengan 3 tambah 2. Okey, untuk pernyataan yang pertama ini 4 ialah nombor genap, ini adalah merupakan pernyataan benar. Okey, sekarang pernyataan yang kedua, 3 darab 2 adalah sama dengan 3 tambah 2. Ini ada pernyataan benar ke pernyataan palsu? 3 darab 2 ialah 6. 3 tambah 2 ialah 5. Jadi dia tak sama. Jadi bila letak sama dengan, ini menjadi pernyataan palsu. Okey, ini dia pernyataan majmuk yang cikgu gabungkan menggunakan dan. 4 ialah nombor genap dan 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2. Okey, yang atas ini guna dan, yang bawah ini 4 ialah nombor genap atau 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2. Okey, yang ini guna atau. Jadi sekarang ini yang kita nak tentukan selepas dia digabungkan menggunakan dan ataupun menggunakan atau, pernyataan akhirnya adakah pernyataan ini merupakan pernyataan benar ataupun pernyataan palsu selepas digabungkan. Okey, jadi kalau kita nak faham dengan mudah, cikgu akan tunjukkan cara yang senang untuk awak semua mengingat. Okey, untuk kata hubung dan, cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, ni rumah kita. Untuk balik ke rumah, daripada sini, okey, kita nak balik rumah, kita kena lalu dua jambatan. Kita kena lalu jambatan A dan juga jambatan B. Okey. Sekiranya untuk kita balik ke rumah, okey, apabila kedua-dua jambatan ini elok, bermaksud kita boleh balik. Maksudnya kalau A ini elok, jambatan B pun elok, kita dapat balik. Elok-elok di sini bermaksud pernyataan A benar, pernyataan B benar, maka hasilnya akan jadi benar. Ini kalau dan. Kita kena lalu jambatan A dan jambatan B. Okey, kalau jambatan A ini elok, tetapi jambatan B-nya rosak, kita tak dapat balik ke rumah. Okey, ataupun jambatan A ini rosak, jambatan B-nya elok, kita masih tak dapat balik ke rumah. Jadi apabila salah satu jambatan ini rosak ataupun salah satu daripada pernyataan ini palsu, maka kita menghasilkan pernyataan palsu. Okey, contohnya dekat sini tadi, 4 ialah nombor genap. Jadi yang ini ialah benar. Okey, ini ialah benar. Dan 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2, yang ini tadi adalah palsu. Palsu. Jadi kalau yang menggunakan kata hubung dan, bila salah satunya palsu, kita akan dapat pengakhirannya palsu ataupun kita tak dapat balik ke rumah. Palsu. Jadi bila dihubungkan kedua-dua ini, pernyataan akhirnya menjadi pernyataan palsu. Okey, untuk yang kedua yang menggunakan kata hubung atau, okey, saya buatkan untuk senang mengingat, ialah jambatan yang bentuknya begini. Okey, bermaksud kalau kita nak balik ke rumah, kita kena lalu jambatan A atau jambatan B. Ada dua pilihan, sama ada nak ikut jambatan yang di atas balik ataupun jambatan bawah. Itu penggunaan perkataan atau. Jadi di sini, kalau kedua-dua jambatan ini, jambatan A elok, jambatan B pun elok, kita boleh balik. Okey, jadi bermaksud apabila A dengan B, okey, jambatan A nya elok, jambatan B elok, kita boleh balik.
Maksudnya hasilnya kita boleh balik. Elok. Ataupun bila pernyataan A benar, pernyataan B benar, hasil kedua-duanya selepas digabungkan menggunakan kata hubung atau akan menjadi benar. Okey, apabila jambatan A ini rosak, tapi jambatan B elok, jadi kita masih boleh balik ke rumah. Jadi kita akan ikut jambatan B untuk balik. Jadi kita masih boleh balik. Bermaksud apabila salah satunya ini palsu, ini benar, maka masih lagi menghasilkan pernyataan benar. Ataupun sebaliknya, apabila A ini jambatannya elok dan B ini jambatannya rosak, yang ini rosak, yang ini elok, kita masih boleh balik ke rumah. Okey, jadi bermaksud kalaupun salah satunya rosak, kita masih lagi boleh balik ke rumah. Apa jadi kalau kedua-duanya rosak? Jambatan A rosak, jambatan B pun rosak. Okey, barulah kita tak boleh balik ke rumah kita. Tak nak ikut sini tak boleh, nak ikut sini tak boleh. Bermaksud yang ini akan menghasilkan pernyataan palsu. Begitu juga dekat sini. Apabila pernyataan A ini palsu, pernyataan B pun palsu, dua-dua jambatan ini rosak, maka kita tak dapat balik. Jadi pernyataan palsu akhirnya. Okey, contoh yang diberi dekat sini. Ayat yang kedua, 4 ialah nombor genap. Ini pernyataan benar. Atau 3/2 sama dengan 3 tambah 2 ini tadi palsu. Apabila satu benar, satu palsu, dia akan menjadikan pernyataan benar. Okey, jadi ini hasilnya adalah pernyataan benar. Jadi kalau kita nak senang ingat, kita ingat macam bentuk jambatan ini. Okey, jadi yang ini apabila salah satunya palsu ataupun rosak, dia akan jadi palsu semua. Okey, untuk pernyataan dan dia mesti kedua-dua ini elok ataupun benar. Benar-benar baru benar. Okey. Okey, contoh yang berikutnya iaitu diberi 10 gandaan 5 atau 5 kuasa 2 sama dengan 25. Jadi kita kena kenal pasti setiap satu pernyataan ini yang dihubungkan oleh perkataan atau. Adakah dia merupakan pernyataan benar ataupun palsu? 10 ialah gandaan 5. Ini adalah merupakan pernyataan benar. 5 kuasa 2 adalah sama dengan 25. Ini pun pernyataan benar menggunakan perkataan atau. Jadi kalau benar-benar bermaksud kedua-dua jambatan ini elok, jadi kita boleh balik sama ada ikut atas atau ikut bawah. Dua-dua jambatannya elok, jadi kita boleh balik, bermaksud dia adalah merupakan pernyataan benar. Okey, contoh yang kedua diberi pernyataannya dihubungkan oleh kata hubung dan. 2 lebih besar dari 3 dan 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. Jadi untuk yang ini 2 lebih besar daripada 3, ini adalah pernyataan palsu. Sebab 2 lebih kecil dari 3. Ini pernyataan palsu. Okey, dan 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. Jadi ini adalah merupakan pernyataan benar. Okey, dia menggunakan kata hubung dan. Jadi kalau dan, jambatannya kita lalu ini dan ini. Bentuk dia begini. Okey, jadi kalau salah satu jambatannya rosak dan satunya elok, kita tak boleh balik juga, okey, ke rumah. Jadi untuk jambatan, untuk dan, kedua-dua mesti elok, kedua-dua mesti benar, baru boleh balik. Jadi bila ada satu yang rosak, satu elok, jadi kita tak boleh balik. Tak boleh balik bermaksud pernyataan palsu. Contoh yang ketiga, 9 adalah nombor ganjil atau nombor perdana. Jadi dekat sini dia merujuk kepada nombor 9. 9 adalah nombor ganjil, itu adalah merupakan pernyataan benar. Okey, 9 adalah nombor perdana. Adakah 9 nombor perdana? Palsu. 9 bukan nombor perdana sebab 9 boleh dibahagi dengan 3. Okey, jadi dia bukan nombor perdana. Jadi ini adalah pernyataan palsu. Bila atau, maksudnya ada dua jambatan, kita nak balik, nak pilihan sama ada yang lalu jambatan atas atau jambatan yang di bawah. Bila adalah salah satu jambatannya rosak, yang salah satunya rosak, ini rosak, jadi kita masih boleh balik ikut jambatan yang di atas. Bila kita boleh balik, bermaksud ia adalah merupakan pernyataan benar. Okey, dan contoh yang terakhir ialah diberi punca kuasa 6 ialah integer. Kemudian tempat kosong. 0.135 mempunyai 3 angka bererti.
Jadi dalam kes ini dia beri ada dua pernyataan, kemudian dia minta kita isi tengah-tengah ini supaya hasilnya selepas digabungkan guna dan ataupun menggunakan perkataan atau, hasilnya akan membentuk pernyataan palsu. Okey, apa yang kita nak letak kat sini? Letak dan ke nak letak atau? Jadi sebelum itu kita kena tengok dulu setiap satu pernyataan ini benar ke palsu. Okey, contohnya dekat sini. Punca kuasa 6 ialah integer. Okey, ini punca kuasa 6 bukan integer. Okey. Jadi ini akan dapat perpuluhan. Jadi punca kuasa 6 ialah integer. Ini adalah pernyataan palsu. Okey, palsu. Dan 0.135 mempunyai 3 angka bererti. Dan yang ini pula 0.135 mempunyai 3 angka bererti. Ini adalah pernyataan benar. Okey, untuk membentuk pernyataan palsu bermaksud satu jambatan rosak, satu jambatan elok supaya kita tak dapat balik. Okey, tak dapat balik. Satu elok, satu rosak, satu elok. Supaya kita tak dapat balik. Maksudnya pernyataan palsu ni tak dapat balik. Okey, jadi bermaksud kita kena guna kata hubung dan. Jadi di sini kita kena letak dan. Barulah dia menjadikan keseluruhan ayat ini membentuk pernyataan palsu. Kalau saya letak atau di sini, satu rosak, okey, jambatan satu rosak, satu lagi elok. Kita tetap boleh balik ataupun menghasilkan pernyataan benar. Jadi tak boleh letak perkataan atau dekat sini. Okey, jadi itulah dia penjelasan pernyataan majmuk yang menghubungkan penggunaan perkataan dan ataupun perkataan atau, yang mana selalunya dia suruh kita tentukan hujungnya ini, hasil selepas digabungkan ini menggunakan dan atau ini, hasilnya menjadi palsu ataupun menjadi benar. Jadi kita kena tentukan dulu setiap satunya itu pernyataan benar ke pernyataan palsu. Dan kalau kita susah nak ingat, kita ingat saja dua jambatan yang kita nak balik ke rumah. Kalau yang dan, kita buat bentuk begini. Kena dua-dua jambatan ini elok, baru kita boleh balik. Okey. Jadi yang kes yang ini pula atau. Jambatan kita boleh lalu jambatan atas atau jambatan di bawah. Masa bila kita tak boleh balik? Tak boleh balik ialah bila mana kedua-dua jambatan ini rosak. Maksudnya kalau dua-dua pernyataan diberi palsu dan palsu, baru kita tak boleh balik. Okey. Jadi yang kesnya dekat sini, bila dua-dua pernyataan A palsu, pernyataan B palsu, barulah menghasilkan pernyataan palsu. Selain daripada itu, pernyataan benar. Ataupun yang kes yang ini pula, pernyataan A benar, pernyataan B benar, barulah menghasilkan pernyataan benar. Kedua-duanya elok, baru kita boleh balik. Maksudnya benar-benar baru menghasilkan benar. Selain daripada itu, dia akan menghasilkan palsu. Okey, jadi saya harap anda semua dah pun jelas penerangan saya berkaitan dengan pernyataan majmuk dengan menggunakan perkataan dan ataupun menggunakan perkataan atau. Jangan lupa untuk like dan subscribe.